Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, kurniaan dan kasih sayang daripada Allah Taala yang Allah Taala masih lagi sudi memberi. Syukur kita pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Syukur kita pada Allah Ta'ala dengan sebesar-besar syukur atas kelebihan dan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dan atas kefahaman kita bahawa kenikmatan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita hari ini, saat ini, bukan milik kita, tapi milik Allah Ta'ala, yang wajib atas kita syukur. Kata ulama, salah satu cara untuk kamu elakkan, salah satu cara untuk kamu buangkan takbur yang ada dalam hati kamu, kata ulama, ada banyaklah, tapi salah satu dia kata ulama, cara untuk kamu elakkan diri daripada sifat takbur, sombong, riya, maka sentiasalah, kata ulama, sentiasalah yang pertama kamu kena ingatkan bahawa setiap kelebihan, setiap nikmat yang berupa bentuk harta, pangkat maupun kemewahan kamu, semuanya daripada nikmat Allah Ta'ala yang wajib atas kamu syukur. Kata ulama, wajib atas kita syukur akan nikmat daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab nikmat ni bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Maka kamu kena ingat, kata ulama, ingatkan diri bahawa segala nikmat yang ada pada kamu hari ini, nikmat-nikmat itu untuk kamu syukur, bukan untuk kamu megah. Tuan-tuan, kita nak balik kalau pada bab syukur ini, kata ulama tadi, maka kamu takkan boleh syukur kalau kamu tak ada satu benda, iaitu ingatan. Ingat apa? Ingat bahawa segala kelebihan itu milik Allah Ta'ala. Maka bila kita ingat bahawa segala kelebihan itu milik Allah Ta'ala, maka mampulah, maka tak ada lagi waktu, detik dan masa untuk kamu berhenti daripada syukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kamu ingat zikru, ingat bahawa sentiasa kenikmatan, kelebihan yang ada pada kamu semua milik Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka syukur kita hari ini sebab Allah Ta'ala masih lagi sudi memberi peluang kepada kita untuk hidup lagi hari ini. Itu nikmat daripada Allah Ta'ala, iaitu nikmat kehidupan. Maka pada kita kesempatan untuk melakukan apa saja yang kita mahu. Seperti mana kata Jibril pada Nabi SAW, kan? Nabi Jibril sebut apa? Kata malaikat Jibril, "Aish ma syi'ta fa innaka mayitun." Hiduplah macam mana kamu nak hidup pun. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka kita diberi peluang, diizinkan lagi, diberi waktu, kesempatan dan masa untuk kita hidup lagi hari ini.
Allah Ta'ala bagi kita peluang lagi untuk kita hidup lagi hari ini. Maka saya nak sebut balik tuan. Nak sebut balik apa yang malaikat sebut pada Nabi SAW. Cuma tunjuk saja bahawa malaikat sebut pada Nabi, sebenarnya malaikat nak sebut pada kita semua. Apa dia? Aish ma syi'ta. Hiduplah macam mana kamu nak hidup pun. Kamu nak ibadat, teruskanlah ibadat. Kamu nak maksiat, terpulang pada kamu. Aish ma syi'ta. Hiduplah macam mana pun kamu nak hidup. Buatlah apa saja yang kamu nak buat. Tapi kata malaikat, kamu jangan lupa, fa innaka, sesungguhnya kamu mayitun, kamu semua akan mati. Hiduplah macam mana pun cara kamu nak hidup atas muka bumi ni. Tapi kamu jangan lupa satu benda, kamu pasti akan mati dan kamu akan berjumpa Tuhan itu. Kamu akan berjumpa siapa Tuhan kamu, kamu akan berjumpa siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Taala sekalian, maka syukur kita dengan kehidupan yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, bila mana kita dihidupkan lagi, tuan, kita nak sibukkan diri dengan apa? Bila mana kita dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala, apa yang kita nak buat sekarang ni? Maka Imam Ghazali jawab apa? Disoal oleh anak murid dia, wahai guru, bila mana engkau diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup lagi, engkau diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk hidup lagi hari ini, maka apa yang kau nak buat? Apa yang kau nak buat, wahai guru? Apa yang kau nak buat? Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala, maka apa kata Imam Ghazali? Jika aku diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk hidup lagi besok, sebab dia tak tahu 2 hari lagi sama ada mati ataupun hidup, maka jika diberi keizinan untuk aku hidup lagi, Allah Ta'ala beri aku peluang untuk hidup lagi. Tuan-tuan, hari ini Allah Ta'ala kita hidup tanpa jaminan, tuan. Tanpa jaminan, lusa tak tahu boleh hidup kita lagi. Satu penyakit, tuan, satu penyakit yang landa kita hari ini yang mungkin kita tak perasan. Salah satu sebab dan punca utama kata ulama, kamu meninggalkan ibadat itu bila mana kamu rasa aku hidup lama lagi. Jaminan daripada mana pun tak tahu dapat. Engkau akan hidup lagi setahun 2 tahun tak tahu. Tuan-tuan, kita bukan tunggu esok, saigi lepas subuh ni aku tak tahu aku hidup ke tak lagi. Itu kita yang berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ajal, tempoh kehidupan kita semua berada kuasa di bawah kuasa Allah Taala. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Taala, maka kata ulama, satu penyakit yang menyebabkan kamu malas untuk ibadat, tak mau ibadat, berat diri untuk ibadat, salah satu dia bila mana ada rasa aku hidup lama lagi, tahun depan ada lagi, minggu depan ada lagi, bulan depan ada lagi, tahun depan ada lagi, rasa kehidupan yang abadi lama. Jangan kita tak diberi jaminan, kita tak tahu kita nak hidup bila. Tuan, sebab itu kita tidur, kita bangun daripada tidur, ada doa dia. Kan? Bila-bila kita nak tidur, dulu anak-anak kita sebut, kita selalu ajak apa? Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut. Nak abang apa? Sebelum tidur bagi tahu Allah Ta'ala, dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu juga ya Allah aku akan mati. Maka tidur kita itu tak ada jaminan besok kita boleh bangkit balik. Sebab itu tidur kita sebut macam tu. Kita sebut apa? Ya Allah, dengan namamu ya Allah, sekarang ni aku nak tidur ni, aku hidup hari ni dengan namamu ya Allah. Dan kalau aku boleh bangkit lagi esok, hidup lagi esok, sebabmu ya Allah. Dan aku mati kecil hari ni, al-mautu sughra, iaitu kematian kecil kita, tidur kita tidur. Aku tidur ini ya Allah, kematian aku ini semata-mata untuk kamu ya Allah. Maka 2 benda yang kita sebut sebelum kita tidur, apa dia? Aku hidup kerana-Mu ya Allah, aku mati juga kerana-Mu ya Allah. Ini Islam. Maka bila bangun daripada tidur, apa yang kita sebut? Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita tak tahu, kita tak ada jaminan kita boleh bangkit lagi. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi lagi kita bangun hari itu. Maka tidakkah patut ataupun tidak kita sebut pada Allah Ta'ala, terima kasih ya Allah, sebab bagi peluang untuk aku hidup lagi. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala, maka kata Imam Ghazali, bila diberi peluang lagi yang tak ada jaminan bila lagi Allah Ta'ala bagi peluang hidup, maka bila Allah Ta'ala bagi peluang hidup,
satu benda, satu amal yang aku takkan tinggalkan. Kata Imam Ghazali apa dia? Iaitu aku takkan tinggalkan istighfar aku pada Allah Ta'ala. Apa dia? Aku akan terus meminta dan terus memohon dan terus merayu pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa aku. Sebab apa? Bila mana Allah Ta'ala bagi peluang untuk aku hidup lagi, ketahuilah pintu pengampunan Allah Ta'ala masih terbuka untuk diri aku. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, sini ulama, orang soleh yang sentiasa mengharapkan pengampunan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka bila mana Allah Ta'ala bagi peluang untuk hidup lagi, jomlah. Janganlah kita lepaskan diri, jangan kita hentikan mulut, jangan kita keringkan lidah daripada istighfar pada Allah Ta'ala. Apa dia? Minta ampun daripada Allah Ta'ala. Sebab apa tuan? Kata ulama, dua benda ni kalau kamu dapat atas dunia, maka ni dunia ini syurga untuk kamu, akhirat juga syurga untuk kamu. Apa dia dua benda? Nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sudi bagi, antara nikmat yang paling besar. Apa dia kata Allah Ta'ala? Yang pertama, nikmat yang paling besar bila mana Allah Ta'ala sudi bagi kamu, bila mana kamu hidup lagi ataupun kamu baru dihidupkan, iaitu yang pertama, ni'matul Islam. Nikmat Islam, nikmat yang kita tak boleh pilih, nikmat yang bukan atas diri kita untuk memilih dulu. Kan? Tuan-tuan, tak ada siapa di sini dulu yang lahir daripada perut mak ibu dia dulu. Allah Ta'ala suruh pilih, anak jadi Islam ke, anak jadi Kristian ke, anak jadi apa? Pilih, anak jadi agama apa nanti hidup nanti. Aku nak bagi hang hidup atas Islam ni, aku nak bagi roh hang atas dunia. Hang pilih hang nak ada dalam agama apa. Tuan-tuan, dulu siapa pilih dulu di dunia dulu? Sebelum masuk dunia, sebelum masuk ke alam dunia ni, siapa pilih dia nak duduk dalam agama Islam? Tak ada siapa pilih. Bukan atas pilihan kita berada di atas agama Islam hari ini, tapi Allah Ta'ala yang pilih. Tuan-tuan, rasa tak tuan? Rasa tak bahawa tuan-tuan ni hamba pilihan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sudi pilih kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh pilih orang lain, Allah Ta'ala boleh pilih orang lain, tapi tak, Allah Ta'ala pilih kita untuk kita duduk di sebaik-baik agama yang paling Allah Ta'ala rida. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang paling rida, yang paling mulia dan yang paling benar di sisi Allah Ta'ala, al-Islam. Sedangkan tuan-tuan, kita tak tahu pun dulu, sebelum kita lahir di dunia ni dulu, sebelum kita duduk di dunia ni, kita tak tahu pun agama mana yang Allah Ta'ala reda. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala pilih kita tanpa pilihan atas kita, tanpa soalan pada kita. Aku bagi hang duduk dalam agama yang paling aku sayang. Tuan-tuan, ni nikmat Islam yang kita tak perlu bermati-matian, kita tak perlu nak berbunuh-bunuhan untuk kita masuk Islam, kita tak perlu membayar beribu-ribu ringgit, berjuta-juta ringgit untuk duduk dalam Islam. Free Allah Ta'ala bagi. Ini nikmat Allah Ta'ala, tuan. Kita tak boleh bayang tuan, bila mana kita bangun ataupun kita baru dilahirkan, celek-celek mata nampak gajah ada 10 tangan. Betul? Macam mana? Kalaulah Allah Ta'ala buat kehidupan kita macam tu, permulaan hidup kita macam tu, keluar daripada perut mak kita, keluar ada gajah, tiba-tiba 8 tangan. Macam mana? Kita keluar nampak buah limau 3 biji, cucuk lidi. Macam mana? Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak buat kita macam tu. Allah Ta'ala buat apa? Kita keluar daripada perut mak ibu kita, tengok ayah aku orang yang bersujud, tengok mak aku tengah sujud, keluar daripada perut mak kita satu kalimah yang kita dengar. Mula-mula kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni kalimah kita dengar. Lalu saya ulang balik, maka agama ini pilihan Allah Ta'ala, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala nak, yang Allah Ta'ala suruh kita jaga sampailah perakhiran kehidupan kita. Bukan Allah Ta'ala bagi permulaan hidup, lepas tu perakhiran hidup pilihlah apa nak mati Kristian ke, mati agama lain pun sudi, ikutlah hampa. Dah, Allah Ta'ala tak bagi. Maka tanda kita syukur dengan kehidupan Islam kita, dengan agama Islam yang Allah Ta'ala bagi. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan kita,
Allah Ta'ala larang kita. Larang apa? Jangan hampa mati dalam keadaan hampa bukan Islam. Bila mana aku bagi hampa Islam, maka pastikan diri hampa mati dalam keadaan Muslim. Ini larangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi wala tamutunna illa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu beragama dengan agama Muslim, agama Islam. Jangan kamu mati lagi mana kamu tak beramal dengan apa yang Islam suruh. Jangan kamu mati lagi mana kalimah syahadah itu tak tertegak dalam hati kamu, maka jangan mati. Ini larangan Allah Ta'ala. Baru ni tuan, tunggu sebut satu benda. Antara suruhan Allah Ta'ala dengan larangan Allah Ta'ala, yang mana tuan, agak-agak lah yang mana paling susah untuk kita buat? Betul? Agak-agak suruhan yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala suruh kita buat, dengan larangan Allah Ta'ala, yang mana paling susah ni? Suruhan dengan larangan, dua benda daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala larang. Agak-agaklah yang mana paling susah. Jadi kata ulama, apa dia? Di antara suruhan Allah Ta'ala dengan larangan, yang mana paling susah? Kata ulama, yang paling susah untuk kamu buat itu, sama ada kamu sedar ataupun tak sedar, larangan itu susah untuk kamu buat. Suruhan kita boleh buat tuan. Dan ada orang yang mudah untuk suruhan pada Allah Ta'ala, tapi larangan Allah Ta'ala susah. Larangan apa? Jangan kamu kerjakan maksiat. Susah dan susah nak tinggal. Dan tuan tengok, Nabi Adam alaihi salam berdosa daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala takdirkan, yang Allah Ta'ala aturkan bagi dia dosa. Suruhan ataupun larangan? Yang mana satu dia langgar? Pertama yang Nabi Adam AS langgar, suruhan ataupun larangan? La taqraba hadhihi syajara, jangan kamu hampir pokok ni. Larangan ke suruhan? Larangan. Nak abang, larangan Allah Ta'ala susah untuk kita buat. Kita baiklah macam mana pun, solehlah macam mana pun, susah nak tinggal larangan Allah Ta'ala ni. Tuan, bukan takat larangan Allah Ta'ala ya. Tuan, kalau lah tuan, contoh pihak masjid tulis kan, depan tu ada renovate kan, dia tulis kat situ, jangan lalu sedang diperbaiki. Mereka lalu kedah macam tu ya kan. Kalau nampak mana-mana pokok tulis jangan sentuh, hak tu depa nak sentuh sangat tu. Kan? Jangan sentuh, hak tu lah depa nak sentuh. Gatai tangan ni gatai kan. Sama tuan, apa pintu pun tuan, pintu pun kita tak boleh ikut dah. Betul tak? Pintu kita nak masuk, contoh kita nak masuk stesen minyak, nak masuk pasaraya, dia suruh tolak, aku tarik. Tuan, nak abang Samsik, pintu tu tulis tolak, tarik dia. Pintu tu tulis tarik, dia tolak kan. Pernah tengok pintu yang ada tolak tarik kan, tulis tolak, dia suka tarik juga kan. Bila dia tulis apa pintu tu suruh tarik, dia nak tolak juga. Kita ni susah kan. Sama ada suruhan ataupun larangan, susah kita nak buat. Tapi yang disebut oleh ulama, antara larangan Allah Ta'ala dengan suruhan, yang mana paling susah? Larangan Allah Ta'ala susah untuk kamu buat. Kalau tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka Allah Ta'ala larang apa? Larangan Allah Ta'ala bila mana Allah Ta'ala bagi kehidupan pada kamu, permulaan hidup kamu dengan Islam, maka Allah Ta'ala sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati lagi mana kamu bukan Islam. Maka jom pastikan diri kita beragama dengan agama Islam. Sebab itu tuan, kita sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa yang Nabi ajar, doa ulama ajar. Sentiasa seru Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, wahai Tuhan yang menetapkan hati, sabbit qulubana, ya Allah, tetapkan hati aku hari ini ya Allah, tetapkan hati aku saat ini ya Allah, tetapkan hati aku selama-lamanya ya Allah. Sebab apa tuan? Kita faham balik, hati kita ni tak pernah tetap pun kan. Hari ni suka, besok tak suka. Hari ni seronok, besok tak seronok. Hari ni dia nak main, besok dia rasa tak mau main dah. Hari ni dia suka kawan dengan itu, besok tak suka dah. Hati kita tak pernah tetap pun kan. Sebab itu tuan, ulama ajar berdoalah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit. Apa dia sabbit? Tetapkan hati kami ni ya Allah. Sebab hati kami ni berbolak-balik, hati kami ni tak betul pun
Maka sabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah untuk apa? Sabbit qulubana ala dinika. Yang pertama ulama sebut, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah atas agamamu ini ya Allah. Maka minta Allah Ta'ala tetapkan hati supaya kita terus berada dalam agama Islam, hati menerima Islam. So tuan-tuan, cara kita tak sedar tuan, kita boleh keluar daripada Islam, kita boleh menjadi kufur dengan sebab hati saja tuan. Mungkin gambaran zahir kita nampak Islam, pakaian kita kan, cara kita mungkin nampak. Sebab itu tuan-tuan, saya ulang balik, 3 rukun yang utama yang berada dalam solat, yang nak terjemahkan di luar solat itu. Sebab itu kata ulama, solat itu menterjemah siapa kamu di luar solat. Macam mana kamu bersolat, macam itulah kamu kehidupan kamu dengan orang. Macam mana kamu hidup dengan Allah Ta'ala dalam solat, macam itulah kamu hidup dengan makhluk dia. Maka tuan, ulama menilaikan orang yang solat sekian bagian, kehidupan dia mesti bagian-bagian. Orang yang solat kalut ni, kehidupan dia kalut kan? Orang yang solat tertib, adab dia jaga, maka ni orang yang beradab. Bila dengan Allah Ta'ala dia cukup jaga adab, dengan makhluk lagi dia jaga adab. Tuan-tuan memang terhati oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu surang balik, 3 rukun yang kita jaga dalam solat, yang wajib kita jaga di luar solat juga. Apa dia? Rukun qawli, rukun fi'li, rukun qalbi. Asas dalam solat, asas sebenarnya. Salah satu rukun ni tak ada dalam solat, tak sah solat. Sebab rukun kan bacaan, rukun perbuatan, dan rukun hati kita, niat kita. Tuan-tuan, dari kehidupan kita dalam Islam ada rukun dia juga. Rukun yang sama, percakapan kita, perbuatan kita. Contoh tuan, orang yang beramal, orang itu dipanggil ataupun digelar dia orang Islam, dan dia mengaku ana muslim, aku orang yang beragama dengan agama Islam, akulah tu. Tuan-tuan, sebutan dia ada, disebut aku orang Islam, dan dia sebut aku orang Islam, iaitu ada rukun qauli dekat dia, rukun perkataan. Rukun fi'li, aku buat apa yang Islam suruh, aku buat apa Islam larang, aku tinggal apa Islam larang, aku buat apa Islam suruh. Perbuatan dah ada. Masalah dia sekarang tuan, yang paling penting qalbun dia macam mana, hati dia, penerimaan hati dia macam mana. Mulut sebut aku Islam, anggota badan buat apa Islam suruh, tinggal apa Islam larang, tapi hati dia, aku tak redha pun dengan apa benda yang aku buat, aku tak redha pun dengan apa yang aku cakap. Siapa dia sebenarnya? Dan siapa dia orang ni sebenarnya? Tuan-tuan, puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka satu benda yang atas kita, yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala suruh, yang ulama-ulama tekankan, yang paling kamu nak kena jaga itu al-qalbun, hati kamu. Sebab apa tuan? Hati ni tempat apa? Mahallu niyah. Hati ni tempat niat, dan niat benda yang paling asas, benda yang paling utama bagi orang Islam. Sebab itu Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kamu bergantung kepada atas niat kamu. Wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan? Setiap perbuatan kamu bergantung apa atas yang kamu niat, dan kamu akan dapat dengan apa yang kamu niat itu. Maka hati tempat niat, mahallu niyah, hati, al-qalbun. Kalau tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka benda yang Nabi tekankan, ulama tekankan, dan Allah Ta'ala sendiri tekankan apa dia? Hati kamu. Sebab apa tuan? Hati ni kalau tak betul niat ni power tuan. Niat ni cukup power. Mungkin kita rasa remeh je niat, dah. Niat ni paling power sekali. Sebab itu dia asas dan tunjang utama Islam. Apa saja yang kita nak buat kena ada niat. Aku tidur ni pasal apa? Aku berjalan ni pasal apa? Aku duduk ni pasal apa? Aku baca Quran pasal apa? Aku semayang pasal apa? Sebab apa? Niat. Bergantung pada niat. Sebab apa tuan, saya ulang balik, powernya niat. Dia boleh ubah satu benda yang biasa menjadi luar biasa, dan satu benda yang luar biasa boleh menurun kepada tingkatan yang bukan biasa, malah hina. Niat boleh ubah adat kita yang kita sangkakan adat menjadi ibadat, dan niat juga boleh ubah adat menjadi maksiat pada Allah Ta'ala.
Sebab apa? Tuan-tuan, asas dalam Islam kita buat ni sebab apa? Maka tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ulang balik, maka tuan, larangan Allah Ta'ala bila mana Allah Ta'ala beri kehidupan kita, permulaan hidup kita dengan Islam, maka jom pastikan diri, aku akan jadi orang Islam sehinggalah akhir hayat hidup aku. Jom pastikan diri boleh mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di akhir kehidupan kita. Tuan-tuan, kita tengok dalam filem senang je tuan. Kan orang yang berlakon tuan, nak mati mengucap ni senang. Berlakon ni cukup senang mati mengucap. Kan? Tunggu scene dia kata action, mengucap sampai habis baru mati. Ada mati hidup balik pula dah. Sambung mengucap lagi. Senangnya. Kehidupan yang alam maya yang kita nampak mudah sangat untuk mengucapkan kalimah syahadah itu. Tapi realitinya tuan-tuan, realiti kita boleh tengok. Ada yang tak boleh ucap pun, dan ada yang sangkut, dan ada yang tak boleh ucap sempurna. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita pun sendiri kita tak tahu macam mana akhiran hidup kita. Aku boleh sebut ke dah, maka sentiasalah berdoa, ya Allah, di akhir kehidupan kami ni ya Allah, berilah izin pada kami ya Allah untuk kami ucapkan satu kalimah ya Allah yang kami sangat perlukan di atas dunia ini sehinggalah akhiran hidup kami ya Allah. Ya Allah, bagilah kami ya Allah peluang dan izinkanlah kami untuk lafazkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita minta kepada Allah Taala. Sentiasa minta sebelum tidur, dan setiap solat minta kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala ringankan mulut. Sebab apa tuan, segala anggota badan kita bergerak atas keizinan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pada kita hari ini tuan, jom pastikan diri mati dalam keadaan kita Islam dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu sulang balik nak kaitkan apa istighfar dengan agama Islam ni. Maka tuan-tuan, kita nak ke mati dalam keadaan bawa dosa yang banyak berjumpa dengan Allah Ta'ala, tak mau. Tuan, kalau saya tanya pun, siapa nak mati membawa bekal dosa yang banyak pada Allah Ta'ala, angkat tangan. Tak ada siapa pun nak angkat. Hatta orang tu dia sendiri buat dosa pun dia tak mau angkat. Sebab apa? Dia tahu dosa tu benda yang tak elok. Dia tahu, semua orang tahu berdosa benda tak elok. Dan tuan, saya ulang balik, kita takkan lari daripada buat dosa dengan Allah Ta'ala. Yang tu kita kena tahu. Kita kena sentiasa rasa hari ni aku ada dosa dengan Allah Ta'ala. Bila kita rasa kita ada dosa, tuan, walaupun kita rasa kita tak buat dosa pun hari ni, tapi rasakan diri aku ada dosa dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita tak tahu. Ada dosa yang kita perasan, ada dosa yang kita tak perasan. Ada dosa yang kita tahu, ada dosa yang kita tak tahu. Aku mintalah pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa yang kita tak tahu dan kita tak perasan tu. Kalau kita tahu, senang sebab kita boleh minta ampun. Sebab aku perasan aku buat dosa, aku tahu aku buat dosa. Masalah dia aku tak tahu dan aku tak perasan. Dan tuan, tanda hati mati dengan Allah Ta'ala, kata Syekh An-Nasyakhdhi rahimahullah, tanda hati mati pada Allah Ta'ala bila mana kamu buat dosa, kamu buat maksiat, tapi kamu tak rasa itu satu dosa, kamu tak rasa itu satu maksiat, malah kamu rasa itu adat biasa orang duk selalu buat dah. Contoh, tinggal solat, tak sembahyang, biasa, saya qada, kan? Boleh qada lagi, ada lagi masa saya aku qada, kan? Tambah tuan, lah ni orang anggap biasa apa dia lah ni, mudah sangat kalau nak buat dosa hari ni tuan, tanpa dia perasan dia buat dosa. Orang ambil mudah apa dia, sembahyang Jumaat hari ni. Sebab apa? Alasan apa? Ketat sangat, surupi ni semua bagai. Tak apa, tapi tak apa. Jangan kena ada ikhtiar, kena ada kesungguhan nak pi juga. Tapi kalau penuh nak buat macam mana, maka dimaafkan. Tapi awal-awal dah surrender dah, tak payah, hari ni tak apa, hukum dia berubah dah hari ni, ini dia buat hukum sendiri pula. Maka mudah sangat untuk orang buat dosa hari ni tanpa dia sedar. Kalau tuan, sebab itu tuan, kita kena sentiasa rasa aku ada dosa dengan Allah Ta'ala ni. Bila rasa ada dosa, maka barulah mulut dia senantiasa akan ucapkan kalimah astaghfirullah. Sedangkan Nabi sebut apa tuan?
Ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfir lahu dhunubakum. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan minta ampunlah kamu kepada Dia. Fa inni, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku, fa inni atubu ila Allah fil yawm, sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah Ta'ala sehari, fil yawm mi'ata marrah, 100 kali aku minta ampun. Itu Nabi tuan, yang kita sedia maklum, yang kita ma'ruf, dia maksum. Apa maksum? Terpelihara daripada dosa, tapi minta ampun juga. Itu Nabi. Kita ni yang lekat dosa banyak, ibarat kita dengan dosa tak ada perpisahan, tapi mulut tak pernah ucap ya Allah minta ampun ya Allah, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah. Punca dia tuan, masalah dia sebab apa tak mau minta ampun? Sebab aku tak ada dosa, sebab aku tak buat salah, sebab aku rasa aku tak ada dosa dengan Allah Ta'ala, merasakan diri tak ada dosa, pasal apa nak minta ampun? Ya tuan. Maka orang yang letakkan dalam diri dia aku tak ada dosa, maka dia takkan minta ampun. Tapi orang yang sentiasa rasa aku berdosa dengan Allah Ta'ala, maka mulut dia akan sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, benda yang paling orang soleh takut bila mana Allah Ta'ala jemput untuk hadir, untuk pergi jumpa dia nanti. Tuan-tuan, kita semua akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Benda yang paling orang soleh takut bila mana jumpa Allah Ta'ala, dosa masih ada pada diri. Tuan-tuan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Ta'ala nanti dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat daripada sekalian dosa-dosa. Kalau tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka ulang balik, benda paling utama dalam kehidupan kita yang kita nak kena jaga, hati kita. Kalau tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka bila mana kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala lagi, satu benda yang paling utama yang kita nak buat, sentiasalah istighfar pada Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan, kata Nabi SAW dalam hadis kursi, inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban, sesungguhnya Allah Ta'ala itu nak azabkan penduduk bumi. Dan tuan-tuan, kita tak tahu tuan, sama ada tuan, kita sedar ataupun tak sedar, kita berada dalam azab Allah Ta'ala hari ini. Tak kira kamu baik ke, kamu jahat ke, kamu soleh ke, kamu toleh ke, semua berada dalam azab Allah Ta'ala hari ini. Kalau tuan, kata Nabi SAW, nak Allah Ta'ala jauhkan, saraftu zalika anhum, aku jauhkan azab, aku lempar azab ni jauh-jauh. Salah satu dia, kata Allah Ta'ala, bila mana aku tengok hamba aku ini ada di kalangan mereka, wastaghfirina bil ashar, mereka ni duk minta ampun kepada aku di pagi hari dia. Pagi-pagi hari dah, fajar-fajar tu dah minta ampun pada aku, ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah. Maka lagi ramai yang buat, lagi banyak Allah Ta'ala buang, Allah Ta'ala angkat azab ini. Syarat dia apa? Mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan, Imam Ghazali sebut, jika diberi peluang dan izin oleh Allah Ta'ala untuk aku hidup lagi, satu benda aku tak akan tinggal, iaitu astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosa aku ini ya Allah. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jom kita banyakkan istighfar. Supaya bukan tuan, orang yang banyak istighfar, dia bukan orang penting diri. Sebab apa? Istighfar dia itu sebab itu Allah Ta'ala sebut, sebab dalam kalangan di atas dunia ni masih wujud lagi golongan yang masih minta ampun. Allah Ta'ala tak sebut semua minta ampun, Allah Ta'ala sebut sebab ada wujud lagi golongan yang masih lagi minta ampun. Bukan semua, ada beberapa golongan yang masih lagi sudi. Di pagi hari mereka sebut, ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah. Tuan-tuan, kita tak tahu jiran duk minta ampun kat kita, kita tak tahu. Kita tak tahu adik-beradik kita duk minta ampun kat kita, kita tak tahu. Kita tak tahu mak ayah kita duk minta ampun kat kita, kita tak tahu. Tuan-tuan, kita tak tahu anak-anak duk minta ampun kat kita, kita tak tahu. Tuan-tuan, orang yang istighfar, sebenarnya Allah Ta'ala bukan angkat azab itu pada dia seorang saja, jiran dia, adik-beradik dia, keluarga dia, zalika anhum, seluruh kampung dia, seluruh masyarakat dia, seluruh orang-orang dia. Tuan-tuan, istighfar ni satu benda besar. Kalau nak bantu orang, jomlah kita bantu dengan istighfar. Maka peluang masih ada tuan. Setiap detik hidup kita hari ini, setiap saat hidup kita ni, kita berpeluang lagi untuk mengucapkan kalimah astaghfirullah. Sebab Allah Ta'ala masih lagi sudi untuk hidupkan kita lagi hari ini. Maka syukurlah dengan kehidupan yang Allah Ta'ala bagi hari ini. Maka tuan, saya tutup
Kata malaikat Jibril, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah macam mana kamu nak hidup, tapi kamu jangan lupa kamu pasti akan mati dan kamu akan berjumpa Tuhan kamu itu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu 'amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.